pelanggan juga akan berubah. Sebab apa? Kita boleh tengok pelanggan ini dia bukan duduk dalam age yang sama. Kadang-kadang pelanggan ini dia sentiasa membesar. Setiap tahun akan tambah age-nya kan. So dia akan semakin tua, semakin tua, semakin tua. So mood itu akan sentiasa berubah berdasarkan dukungan dari sudut umurnya, biologinya sendiri. Itu yang mood pelanggan. Mood pelanggan juga dia melibatkan juga dari sudut stability kewangan pelanggan, dari sudut status quo pelanggan. Kalau pelanggan itu setiap level yang kita belajar tentang B40, M40, T20 sebagainya itu, kalau pelanggan itu move ke atas, dia akan menyebabkan perubahan pada mood pelanggan untuk membeli barang-barang. Kalau dia shift ke bawah pun sama, dia turun ke bawah pun sama. Beramai sekarang kita dapati ada B40 yang akan ditakdir oleh Allah, mereka buat bisnes yang berjaya, mereka naik ke M40 dan naik ke T20. Ada juga M40 yang turun kepada B40 disebabkan oleh situasi ekonomi sekarang. Itu cabaran yang pertama. Kita pergi pada cabaran kedua berkaitan dengan fungsi pemasaran. Perubahan peranan dan fungsi pemasaran global dan juga lokal dan global. Apabila fungsi pemasaran ini sentiasa akan berubah bersama dengan perubahan-perubahan teknologi. Apabila teknologi masuk, akan berlakulah pemasaran yang berubah. Kalau dulu orang offline je, kemudian kalau buat online tu nampak pelik. Sekarang online dia jadi satu kebiasaan. Dan online juga berubah. Dulu orang mula pergi ke FB, lepas tu orang pergi ke IG kan, lepas tu orang pergi ke TikTok, pergi ke Shopee, ke Lazada. Lepas tu sekarang orang dah mula pergi ke TikTok, dan juga ada pasar-pasaran yang lain lah macam eBay ke sebagainya yang lebih terbuka. So setiap pasaran offline dan online ini dia mainkan peranan penting kepada bagaimana kita nak membangunkan brand kita sendiri. Sebab itu juga cabaran. Sebab apa? Apabila terlibatkan dengan teknologi, tentulah dia akan sentiasa melibatkan dengan mood pelanggan, melibatkan kuasa beli pelanggan, melibatkan dengan pasaran, dan juga melibatkan kos yang besar kalau kita nak terjun dalam dunia teknologi. Kenapa? Teknologi pemasaran itu adalah teknologi yang sentiasa akan berubah. Dan juga kita dapati bahawa dalam fungsi pemasaran sekarang ini, dulu pemasaran dia boleh cerita mengarut pun orang mungkin mudah percaya. Tetapi zaman sekarang ni zaman yang di mana semakin global, semakin banyak maklumat-maklumat yang mudah didapati di hujung jari, hujung tangan kita saja. Sama ada maklumat itu betul atau tidak, maka pelanggan-pelanggan itu dilihat akan lebih berpengetahuan. Mereka akan ada banyak maklumat, sama ada maklumat itu betul atau tidak, dan mereka ada banyak persepsi yang terhadap produk dan brand kita lah. Sebab itu kadang-kadang isu kecil saja tapi bila diviralkan akan menyebabkan pelanggan itu dapat maklumat-maklumat yang salah sebagainya. Dan itu yang ketiga dalam fungsi pemasaran. Kau pergi pada juga dinyatakan bahawa dalam fungsi pemasaran ini cabaran dia adalah kadang-kadang cabaran pertumbuhan pasaran bersama dengan perkembangan teknologi. Kalau ada perkara kadang-kadang perkembangan teknologi terlalu laju dan menyebabkan pertumbuhan pasaran yang slow. Ada juga begitu. Ada kalanya kadang-kadang pemasaran itu terlalu laju memberikan berbagai janji, maklumat-maklumat yang boleh dibesarkan, dicantikkan. Tetapi pertumbuhan pasaran pada waktu itu lambat untuk mengejar maklumat, menyebabkan kadang-kadang pelanggan itu dia menjadi sanksi kepada produk-produk kerana mereka mendapat satu maklumat yang begitu istimewa, tetapi perkembangan itu sampai kepada mereka itu di sudut produk itu menjadi sangat slow lah. Ya, itu antara cabarannya, dengan di mana cabaran pertumbuhan pasaran itu sendiri kadang dia lambat berbanding dengan perkembangan teknologi dan juga perkembangan pasaran. Sebab tu kadang-kadang kita tengok konsep pemasaran, kadang pemasaran terlalu laju, pengeluaran terlalu rendah. Itu juga menyebabkan satu benda yang boleh menghilangkan trust kepada pelanggan lah. Kadang-kadang pelanggan nak tiba habis stok kan. Itu juga satu cabaran yang boleh mengganggu kepada perkembangan produk juga perkembangan brand. Dan seterusnya kita boleh melihatlah Pak, contohnya jasa pemasaran sekarang ni lebih terlalu global. Pasal produk-produk luar yang hampir sama dengan produk yang kita keluarkan akan masuk bersaing tanpa sempadan yang tak boleh dihalang. Kalau dulu boleh halang kan, walaupun ada tag sebagainya, kadang-kadang sebagai contoh kita melalui Shopee pun kita boleh beli berbagai pada China, direct pada China kan, pada Lazada, pada beberapa website yang khusus untuk membeli barang-barang pada luar pun kita boleh dapat dengan begitu mudah. Dalam TikTok pun ada kadang produk-produk pada luar kita boleh beli. Dalam keadaan itu menyebabkan ialah kalau kita pengeluaran produk dan sebagainya, dia mengganggu juga apabila produk luar yang masuk, kerana kadang-kadang produk pada luar itu lebih murah daripada produk yang dikeluarkan di